Dari kalapan. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Fa'adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ata'u al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Tamu-tamu sekalian, untuk mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang mulia ini, hari pertama kita berpuasa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri satu majlis ilmu ataupun tazkirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istama'a ayatun minal Qur'an kutibat lahu hasanatun mudha'afah." Barang siapa yang datang pada majlis ilmu semata-mata dia nak mendengar ayat Quran, Nabi sebut kutibat lahu hasanatun mudha'afah, dituliskan bagi dia ni hasanah. Hasanah ni bukan nama perempuan ke apa, bukan isteri kedua ke apa lah. Hasanah ni kebaikan. Kebaikan yang macam mana? Nabi sebut mudha'afah, kebaikan yang berganda. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan pengurusi surah Al-Kautsar, pengurusi majlis, jemaah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pagi ini saya ganti pada Fadil Ustaz Muhammad Mizan bin Abdul. Nama kebetulan sama, Puan Muhammad Imran bin Abdul Latif. Dia Mizan, saya Imran. Cuma mau ayah lain-lain lah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita dengarlah beberapa peringatan ataupun bahasa Arab tazkirah. Peringatan ini akan memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Sebab kadang-kadang kalau kita nak kita nak makan nasi kan, tengah hari kita hari ni dah masa tengah hari lah, tengah hari kita nak nasi, jadi malam tu kita nak makan, sejuk, tak apa nak sedap, jadi kita kena berangkat balik. Jadi begitu juga dengan tazkirah. Mungkin pagi tadi ataupun semalam kita dengar lah, pagi ini kita dengar balik, mungkin perkara yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, seperti mana yang dibacakan oleh tuan imam tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu ini berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu. Jadi insya-Allah pada pagi ini mungkin anda berada di hadapan tidak berhajat untuk bercakap panjang berkenaan dengan puasa dan sebagainya. Mungkin ustaz-ustaz yang akan datang, ustaz-ustaz lain banyak menyentuh berkenaan dengan puasa. Tapi kita alhamdulillah bermula daripada semalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri satu Ramadan, dan itu merupakan satu persiapan kita kepada Ramadan yang kali ini bakal kita hadapi. Jadi berkenaan dengan persiapan yang kita nak menjalani sepanjang sebulan Ramadan, mungkin kadang-kadang kita sudah bersiap bermula pada Syawal tahun lepas,
Tapi kali ini kita kena lihat dan kita kena ingat bahawa untuk menghadapi Ramadan, kita bukan sahaja kita nak mempersiapkan diri kita dengan Ramadan, tapi kita kena ingat satu persiapan yang perlu kita buat, iaitu menghadapi kematian. Yang mana kemungkinan hari pertama kita masih lagi boleh menjalani Ramadan, tetapi hari kedua belum tentu. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun." Apabila datangnya ajal seseorang tu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut fala yastakhiruna sa'ah. Sesungguhnya Allah ni tak akan melewatkan sesaat kematian mereka, wala yastaqdimun, dan Allah ni tidak akan mempercepatkan walaupun sesaat. Jadi berkenaan dengan puasa kita bermula pada pagi tadi, kita bangun sahur. Jadi kita muhasabah balik bagaimana cara ataupun cara mana kita nak mendapatkan satu kemanisan di dalam ibadah kita, iaitu di antaranya puasa yang kita hadapi, supaya puasa-puasa yang kita jalani selama sebulan mendapat keberkatan dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka nak ceritakan satu kisah yang pernah berlaku pada zaman Nabi. Ya, Alhamdulillah lah, sebelum itu mengucapkan tahniah kepada hadirin dan jemaah yang hadir pada pagi ini. Sebab di suasana di Terengganu dan di Kuala Lumpur ni agak berbeza lah. Dari sudut budaya, ilmu dan sebagainya. Ia lebih di sini lagi lah. Saya sebut mungkin tak tahu dia faktor apa, cuma itu di antara yang membezakan Terengganu dan Kuala Lumpur. Mungkin selain percakapan je lah, dengan dunia mana Encik hidup, kita tak faham lah, tak faham apa yang saya cakapkan. Jadi apabila berlaku pada zaman Rasulullah SAW, pernah satu ketika sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, dia nak menunaikan sembahyang di masjid Nabi dalam keadaan buta. Subuh 6.30 ataupun 5.30, pukul 6 dia kena tolak rumah daripada rumah dia pukul 4, 4.30 dan sebagainya, tolak awal. Dan kita tak lewat, tak boleh sembahyang berjemaah bersama Nabi. Lalu disebabkan kecacatan penglihatan Abdullah bin Maktum, yang dimenikahkan dia ni untuk solat bersama Nabi. Lalu diminta carangan daripada sahabat bagaimana dia ni nak memudahkan perjalanan Nabi. Lalu sahabat mencadangkan bahawa untuk meletakkan tali daripada rumah dia sehingga ke masjid Nabi. Lalu apabila datang satu ketika di waktu subuh, ada ulama sebut di waktu subuh, apabila Abdullah bin Maktum berjalan keluar daripada rumah dia, memimpin tali yang telah diikat menuju ke masjid Nabi di waktu perjalanan, sehingga tiba di satu tempat yang mana tempat tu ada lapar air, lumpur, seluk. Lalu Abdullah bin Maktum tergelincir, bahasa Terengganu gelecek, tergelincir, jatuh dalam lapar air. Lalu pada masa itu badan dia ni penuh dengan lumpur. Lalu dia bangun, dia balik, dia bersih diri dia dengan berazam untuk hadir lagi kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jatuh atau balik mandi, main rumah je tak. Tapi ni keazaman seorang sahabat. Apabila dia bangun, mandi, dia pergi kali kedua di tempat yang sama, di tempat yang sama jatuh kali kedua, bangun, balik, bersih badan, dan kali ketiga di tempat yang sama. Hampir Abdullah bin Maktum ni nak tergelincir ke dalam lumpur, datang seorang pemuda lalu menarik Abdullah bin Maktum dan memimpin Abdullah bin Maktum hingga ke masjid Nabi. Sehingga selesai solat, Nabi Muhammad SAW memalingkan wajahnya kepada Abdullah bin Maktum. Dia bertanya kepada Abdullah bin Maktum, "Ya Abdullah bin Maktum, ketahuilah kamu siapa yang memimpin kamu tadi?" Lalu Abdullah bin Maktum ni dalam keadaan buta, dia jawab,
bahasa kita lah. Dia dah tahu. Dia dah tahu siapa yang memimpin dia, sebab dia ni buta. Lalu Nabi sebut, aku tahu ada kamu, bahawa orang yang memimpin kamu tadi adalah iblis. Dan terkejut Abdullah bin Maktum. Mana mungkin seekor iblis ni membuat kebaikan, kebaikan kepada seorang manusia. Sebagaimana kalau kita lihat kisah penciptaan Nabi Adam dan Nabi Hawa. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apabila berkata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ni nak menciptakan seorang khalifah, seorang pemimpin di atas muka bumi. Tu ulama sebut, sebab apa Allah sebut nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Kalau ayat Al-Quran ni kalau kita mengaji lah, kalau kita belajar, diturunkan di bulan Ramadan secara sekaligus. Bukan kitab Quran saja, kitab samawi yang lain, Taurat, Injil, Zabur, tapi diwahyukan kepada Nabi ini secara berperingkat. Allah Subhanahu wa taala sebut nak menjadikan pemimpin ini di atas muka bumi. Allah dah sebut di dalam syurga. Disebabkan itulah dia ada asbab-asbab dia. Nabi Adam dan Sayyidina Hawa diturunkan ke bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima'. Adakah kamu nak menjadikan manusia ni yang saling mereka dikutuk pada Allah, yang saling mereka ni bermusuhan? Awalah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu malaikat sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kami ni malaikat yang senantiasa bertasbih kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala tegur apa yang malaikat sebut, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ni lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Lalu ada riwayat sebut malaikat ni nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengelilingi arasy sebanyak 7 kali. Itu kita disyariatkan apabila pergi haji, kita ni menjadi satu rukun pada ibadah haji untuk kita tawaf Kaabah sebanyak 7 kali. Jadi berbalik kepada cerita tadi, apabila Abdullah bin Maktum terkejut dengan berita ataupun jawapan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sebut, ketahuilah oleh kamu bahawa jatuhan yang kamu tadi Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan seluruh dosa kamu. Ini para sahabat yang mana berazam nak bersama Nabi, sembahyang bersama Nabi, lalu jatuh, bangun dan hendak pergi lagi. Allah telah menghapuskan seluruh dosa. Jatuhan yang kedua, Nabi sebut, sesungguhnya apabila kamu jatuh, kamu bangun, kamu hendak sembahyang lagi ke masjid Nabi, dan Allah telah mengampunkan seluruh dosa ahli keluarga. Dan jika kali ketiga kamu jatuh, kamu bangun dan kamu pergi balik kepada masjid aku, dan Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa umat yang ada pada masa itu. Jadi syaitan ni dia ambil peluang, dia bimbang, dia tolak mudarat yang kecil, tolak mudarat besar, ambil mudarat kecil. Mudarat kecil bagi dia ni terpaksa Abdullah bin Maktum ni solat bersama dengan Nabi secara berjemaah. Mudarat besar ni Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa umat Nabi Muhammad yang ada pada masa itu. Ini di antara satu keazaman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan nikmat bagi kita selaku kita ni orang yang beriman, yang mana nikmat tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Sebab orang kafir ni Allah Subhanahu wa taala ni beri nikmat sama semua manusia. Nikmat masa lapar, nikmat masa sihat, nikmat kekayaan, nikmat penguasaan. Fir'aun diberi kekuasaan dia melebihi pada pemimpin-pemimpin yang lain. Nikmat kesihatan, ada ulama sebut Fir'aun ni tidak pernah menguap, tidak pernah bersih, tapi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kerana seekor semua. Di antara ini Raja Namrud, Qarun, diberi nikmat mereka ni
kekayaan yang penuh. Kereta kuda dia, tayar dia solid mat. Tak. Kereta solid mat. Kunci, kalau kita lori, beberapa lori kunci dia, kunci hati karung dia saja. Kunci. Itu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, satu nikmat yang beza daripada orang lain, iaitu nikmat Islam dan nikmat kita ni dapat mengucap dua kalimah syahadat orang dan berada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat ni Allah akan ganjarkan kepada kita, iaitu syurga. Syurga ni Nabi sebut, ma la ain ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang mata kita ni tak pernah lihat, ada di dalam syurga. Apa yang telinga kita ni tak pernah dengar, ada di dalam syurga. Ada atas muka bumi ni kita dengar apa lagu muzik yang paling sedap, di syurga nanti ada lagi lagu sedap. Mata kita lihat apa, warna apa, 7,000 warna contoh. Tapi di syurga ni lebih lagi warna-warna yang ada. Wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang kita fikir dalam pemikiran kita, kita rasa atas muka bumi tak ada lah secantik pemandangan yang kita fikir. Tetapi di dalam syurga lebih lagi. Itu di antara nikmat yang diberikan kepada orang Islam. Kerana pernah satu ketika berlaku di Chechnya. Cerita ni diriwayatkan secara mutawatir oleh para ulama. Di dalam kitab-kitab disebut berlaku satu peperangan, musuh nak menyerang Chechnya. Lalu nak menyerang Chechnya ni dia terpaksa menyeberangi sebuah sungai. Lalu nak sebuah sungai dengan jumlah tentera yang ramai, tak boleh. Lalu dia tunggu sungai tu jadi berhenti. Dia terpaksa buat kemah dan sebagainya. Sehingga apabila sungai ni beku, mereka ni berangkat dan menyerang Chechnya. Dan apabila dia serang, amarah dan gugur syahid. Lalu bangun seorang wanita dan dia mencari suami dia. Apabila berjalan mencari suami dia, cari puji hari dalam keadaan yang sangat letih. Lalu perempuan tadi ni tertidur. Lalu di dalam tidur dia ni dia bermimpi, dia melihat sekumpulan lelaki berada di sebuah taman yang sangat indah. Lalu dia melihat muka-muka yang ada di taman tu, muka-muka orang yang dia kenal, muka orang kampung-kampung dia kenal. Lalu dia mencari suami dia, cari sangat lama, lalu jumpalah di suatu sudut. Suami dia ni tengah makan roti daripada syurga. Lalu apabila dia mendekati suami dia, lalu suami dia menghulurkan roti itu kepada isteri dia. Lalu apabila isteri dia ambil roti, dia makan, jatuh dalam perut. Lalu dia terkejut, tersedar daripada tidur dia. Lalu pada masa itulah perempuan tadi tidak rasa dahaga dah, tidak rasa lapar, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Ini di antara nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan atas muka bumi. Sebab atas muka di syurga nanti memang kita ni tak rasa lapar, tak rasa dahaga, tidak perak, tidak kecil. Dan ini dia kita berada dalam perut mak kita. Mana ada kita makan, dia selalu ni tali pusat dan sebagainya. Itu bukti yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan di antaranya juga kita melihat awal permulaan Islam di dalam bulan Ramadan juga berlaku di satu peperangan, iaitu peperangan pertama Islam. Peperangan apa? Badar. Peperangan Badar Al-Kubra, yang mana peperangan yang telah memperlihatkan jumlah kekuatan Islam pada masa itu 313 berdawang 1000. Seperti dengan World Cup ni, tak bercontohlah kita main bola, 3 orang lawan 10 orang. Pada logik akal kita memang kalah 10, memang kalah 3 orang. Tetapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, 313 melawan 1000 tentera musyrikin. Ada ulama kata lebih daripada 1000 menang, yang telah dilakarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Imran. Wasbuk walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Telah diberi kemenangan ke atas orang Islam di dalam peperangan Badar. Wa antum azillah, tak kala mereka tidak akan ayat nombor 313.
fattaqullah, sebut bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tashkurun, moga-moga kamu ni bersyukur. Peperangan Badar ni merupakan satu peperangan bukan dirancang oleh Rasulullah. Dia nak memintas dagangan Abu Sufyan. Apabila Nabi ni berhijrah, dia meninggalkan hati-hati dia di Mekah. Lalu puak-puak Abu Sufyan ni, sebelum Abu Sufyan ni masuk Islam, dia kutip semua harta orang Islam, dia pergi berdagang ke Syam. Dan apabila Nabi tahu, Nabi nak rapah balik harta orang Islam. Lalu Nabi nak buat sekatan. Apabila Abu Sufyan ni tahu Nabi nak buat sekatan, dan dia tak utusan balik ke Mekah, mempersiapkan tentera ramai 1000 orang, siap bermuda, siap dengan pakaian perang. Tetapi kumpulan bersama Rasulullah hanya seekor muda, ada beberapa ekor unta. Pakaian bukan pakaian perang, pakaian biasa, tidak bawa alatan senjata. Lalu berlakulah satu peperangan. Dan apa yang menarik di dalam peperangan ni, pernah satu ketika sahabat ni berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana dengan kita ni? 313 orang 1000 orang. Kalau kita, dan dengan senjata yang tak ada. Dan Nabi sebut, Nabi tengok di sekeliling dia ada ganti yang kain ataupun pelepah tanah. Lalu dia kata, ambil pelepah tersebut dan kamu masuk ke perang. Lalu dengan keyakinan para sahabat, dia ambil dan lalu masuk ke medan pertempuran. Kalau kita lah pada masa itu berperang, pemimpin kata, tak ada senjata ni, ambil patah penyapu dah masuk perang. Musuh bawa senapang, bawa panah, kita ambil tak patah penyapu masuk perang? Kita ambil tak? Mustahil kita tak ambil. Tengok atas bawah betul, tak pemimpin tu ni tak. Tapi dengan keyakinan para sahabat, apabila dia masuk medan pertempuran, setiap kali pukulan yang dibuat oleh para sahabat, bunyi percikan api pedang. Ini di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Dia itu juga di dalam peperangan Badar Al-Kubra, memperlihatkan kepada Islam. Pada masa itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma innaka tahlib hazihi isabah la tuqba. Ya Allah, jika kamu memusnahkan umat Islam yang ada di dalam peperangan Badar, niscaya lepas Badar ni tak ada orang yang akan menyembah. Ini menunjukkan kepada kita, bermula daripada peperangan Badar, Islam itu saya perlukan. Apabila Islam menang, Islam ini jadi kuat dan semakin kuat. Lalu Islam ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Ya Alhamdulillah, kita hari ini kita mengecapi satu nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman. Dan nikmat kita ni sebagai seorang Islam, sepatutnya kita setiap hari lah, sebelum kita tidur, kita bermuhasabah diri kita, supaya kita ni biar mati dalam keadaan orang-orang Islam. Sebab rahmat Allah ni tidak mengenal sesiapa. Seperti mana yang kita biasa kita dengar satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa, iaitu kisah perempuan pelacur yang mana beri minum seekor anjing. Beri minum seekor anjing, dan dia mati pada masa itu, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Seorang pelacur yang mana buat dosa hari-hari, tak melacurkan diri dia, tapi sebab dia beri minum seekor anjing, Allah Subhanahu Wa Taala bawa dia masuk ke dalam syurga. Ada orang yang mana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap hari, berzikir tiap-tiap hari, sembahyang tidak tinggal, tetapi dikurniakan bagi dia ni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di antara itu, rahmat Allah ni, dia bukan kepada amal ibadah kita, tapi nak memperoleh rahmat Allah, kita kena tingkatkan ibadah. Sebab kata ulama, Sayyidina Umar Khattab dimasukkan ke dalam syurga bukan disebabkan kuatnya dia beribadah, kuatnya dia berperang pada jalan Allah. Ulama sebut dimasukkan kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar Khattab ni melepaskan ikatan seekor burung yang ada pada kaki dia tadi. Jadi burung itu tidak bebas. Lalu Sayyidina Umar pergi pada burung tersebut, dia melepaskan ikatan, lalu burung itu boleh terbang. Jadi ini di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita sedarlah. Pada kali ini kita rasa amal ibadat kita ni banyak dah, baik pada orang lain dah, tetapi kita ni, kita tak tahu akhirat hidup kita ni sama ada syurga ataupun neraka.
Nak tahu hidup kita ni macam mana? Di saat sakratul maut tu kita tahu tak di mana kedudukan kita. Masa tu marilah apa nama ni, kisah-kisah hidup sinar kita bagaimana. Sebab pada satu ketika Sayyidina apa nama ni, Umar Abdul Aziz, cucu kepada Sayyidina Umar, pernah bermimpi dia ni berada pada satu padang yang luas, adalah masuk padang masyar. Lalu dia perhitungkan amalan dia ni satu persatu sehingga sampai ke satu bab. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni dia sedang, kalau bahasa bangku ni, kalau terang ni gatal. Saya tahu gatal, menggatal, ambil benang gatal, gatal, gatal. Maknanya Umar Abdul Aziz ni sedang gatal benang. Lalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Umar Abdul Aziz, sebab apa kamu ke bumi dulu? Mungkin tenang. Hadis tersebut maknanya nak cerita kepada kita bahawa perbuatan sekecil ini Allah Subhanahu Wa Taala tanya, apatah lagi maksiat yang kita buat. Maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat kita sesama manusia. Jadi kita mengharapkan puasa yang kita hadapi pada kali ini insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ketahuilah seperti mana yang kita tahulah, di dalam sebulan berpuasa ni akan ada satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Dan moga-moga Lailatul Qadar ni kita dapat berjumpa pada tahun ni, pada puasa kali ini. Sebab kita tak tahu puasa akan datang ni kita sempat atau tidak. Maknanya kita guna peluang yang ada sebanyak mungkin untuk kita mencari fadilat yang banyak dalam bulan ni. Sebab seperti mana yang disebut oleh pengurusi tadi, bulan puasa ni digandakan amalan sunnah 70 kali ganda. Seperti amalan wajib. Amalan wajib ni digandakan sebanyak 70 kali ganda. Itu di antara bulan yang mana keistimewaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Sebab umat Nabi Muhammad ni umur dia ni sekitar 60, 80 dah, 70. Mungkin yang lebih tu bonus lah, 100 lebih dan sebagainya. Umat-umat terdahulu umur dia panjang, dia boleh beribadah panjang. Tetapi umur Nabi Muhammad, umur umat Nabi Muhammad ni sekitar 60, 70, 80. Lalu diberikan kepada kita satu malam di bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mana lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Al-Qurtubi sebut bukan 1000 bulan, bahkan lebih daripada 1000 bulan. Sebab Allah ni nak menggunakan ayat 1000 bulan tu untuk mencantikkan bahasa di dalam Al-Quran. Bahkan dia lebih lagi fadilah dia dengan jalan ni umpama kita beribadah. Jadi kita mengharapkan sekali lagi Ramadan yang kita hadapi pada kali ini merupakan Ramadan yang terbaik. Dan kita islah diri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita. Moga-moga Ramadan kali ini memberikan satu manfaat yang amat besar dan memberikan kepada kita satu perubahan yang besar sebelum kita menghadapi Ramadan yang akan datang. Sebab itulah kuliah ataupun tazkirah pada hari ini nak kita ingat balik apa nama ni, persiapan yang kita nak hadapi ni bukan persiapan Ramadan semata-mata. Adalah kita ni menghadapi persiapan untuk kita menghadapi kematian. Sebab terlalu bekalan amalan kita ni banyak-banyak. Mungkin keluar daripada majlis ni kita ni dicabut oleh nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Turun pada tangga, jatuh, dan nyawa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita bertemu dengan Allah dengan apa namanya, dengan husnul khatimah, ataupun bertemu dengan Allah ni dengan dalam kematian yang amat buruk. Itu yang kita bimbang. Moga-moga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu peluang yang amat besar. Ramadan kali ini, walaupun kita lihat satu pertemuan ketika terutamanya anak-anak muda kan, bila adanya Piala Dunia dan apa dalam Ramadan ni, sedikit sebanyaklah saya juga melihat dapat tengok dalam buat beberapa kesimpulan. Kita lihat tiada ruh lah kita nak berpuasa. Tak rasa sudah hari ni puasa lah, tak berjam-jam puasa lah. Tapi Alhamdulillah, walaupun bagaimanapun hari ini dapat kita berpuasa dan dapatlah kita menghabiskan, moga-moga kita dapat menghabiskan sepanjang 30 hari ini di bulan Ramadan
dalam keadaan yang baik, dan moga-moga amalan yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhir sekali, sebelum saya menutup tazkirah kita pada pagi ini, kata Imam Al-Ghazali, "An-nas kulluhum halka illa alimun, wal alimu kulluhum halka illa amilu, wal amilu kulluhum halka illa mukhlis." Imam Ghazali sebut manusia ni semua ni celaka, illa alimu, kecuali orang-orang yang ada ilmu. Dan Imam Ghazali sebut orang yang ada ilmu ni semua ni celaka, manakala mereka ni beramal dengan ilmu dia. Dan orang yang ada ilmu dan mereka ni beramal dengan ilmu dia, Imam Ghazali sebut mereka ni juga celaka, manakala mereka ni illa mukhlisun, mereka ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita ni beribadah, kita nak tunjuk orang. Tak, contohnya kita tahu mayat sunat. Ada pemain maghrib, mayat sunat ni biasa 2-3 minit. Di mayat sunat sampai rapat ke isyak. Dalam 2 rakaat. Nak tunjuk pada orang ni kita ni lebih beribadah pada orang lain. Kita tahu perkara yang kita buat tu sunat, dan kita tahu itu merupakan ilmu kita dan kita melakukannya. Tetapi pada masa sama kita buat tu bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita buat ni kerana riak dalam diri. Nampak? Orang yang ada riak, ada wujud dalam diri ni, Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan. Jadi moga-moga proses sepanjang kita hadapi ni, bukan kita nak tunjuk pada orang, kita ni puasa dah, kita ni sedekah orang dan sebagainya. Kita buat ni biar betul-betul kita ni mengabdikan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menunjukkan kepada kita, mungkin kita tidak mengesai kelaparan dan sebagainya. Mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana, di Somalia dan sebagainya, mereka ni bukan berpulang puasa je lapar, hari-hari lapar, kena mulai dah makan 2-3 minggu dan sebagainya. Tapi kita ni alhamdulillah diberi satu nikmat yang amat besar di Malaysia khususnya. Sebab saya ada seorang sahabat yang mana dia belajar di sebuah tempat pengajian. Dia ustaz ni orang Sultan. Dia kata memang dia amat buruk tu lah orang ada di Malaysia dengan makanan yang sangat banyak. Dia kata bila dia di Sultan dulu nak makan sehari tu susah. Jadi alhamdulillah dengan keadaan Malaysia ni, ada kata negara berperang, tidak berperang, ada kata negara yang mungkin makanan mahal sikit lah tu, cuma tak harga barang sikit dan sebagainya. Itu merupakan ujian kepada kita. Ujian ni bukan ujian kesusahan saja. Kesenangan itu merupakan ujian bagi kita. Kadang-kadang kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, kita tidak menggunakan kesenangan tersebut untuk menolong masyarakat yang ada di luar. Itu di bulan puasa ni kita diwajibkan, difadukan kepada kita ni bayar zakat dan sebagainya. Sebab kita nak menolong orang-orang yang ada lemah. Itu Islam ni memang cukup sempurna dan sebagainya. Memang cukup sempurna dari sudut perundangannya, dari sudut sistem yang telah ditularkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah turunkan Al-Quran jadi penterjemah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi di atas muka bumi ini sebagai penterjemah kepada Al-Quran. Dan Nabi ini merupakan penolong kepada kita. Dan Nabi sebut taraktu fikum amran dan tadillu ba'di in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Dan Nabi sebut telah aku tinggalkan kepada umat aku ni 2 perkara saja. 2 benda jika kamu ikut tidak akan sesat. Iaitu pertama sekali kitab Allah dan sunnah pengajaran. Jadi apa-apa yang datang daripada Al-Quran dan hadis itu merupakan satu kebaikan dan tak ada kecelakaan sedikit pun sepanjang kita beramal dengan Islam. Dan yang kedua sekadar di dalam tazkirah. Tabung belum di jalan. Tabung belum di jalan. Sambung. Tabung belum ada jalan. Dan sebelum saya mengakhirilah tazkirah pada pagi ini, mungkin masih tak dalam bengkel saja. Sebab saya ni pengganti biasalah. Orang main bola ni tidak sama macam pemain utama. Kenapa? Pemain ganti ni, saya bukan pemain ganti pun, penonton. Saya penonton jadi pemain. Biasa penonton ni dia lebih pandai pada pemain. Tak? Jangan betul. Jadi saya ni datang daripada Terengganu bersama beberapa orang lah. Sekali dengan Ustaz Mizan. Cuma Ustaz Mizan ni dia hadir lewat. Tak sempat bersama pada hari ni.
Jadi kami datang ni Bukit Sugari juga pernah menyumbangkan lah sedikit sebanyak, dan sekarang ni alhamdulillah sebanyak 25% madrasah yang kami bina ni sudah siap 25%. Sugarinya telah kita nampak 2-3 dan sebahagian bangunan madrasah telah nampaklah binaan asal dia. Cuma kita memerlukan banyak lagi lah dana-dana dalam kita nak mempersiapkan satu madrasah yang mana madrasah ni kita buka kepada utamanya anak-anak yatim. Anak yatim ni kita bagi percuma. Anak yatim kita bagi percuma. Dan anak orang yang miskin kita bagi percuma. Ada orang yang masuk kita bagi yuran dan sebagainya lah. Sekarang ni sebelum madrasah ni siap, di madrasah di tempat kami ni sudah diberi satu rumah wakaf lah. Alhamdulillah tahun lepas kedua tahun lepas betul lah. Maknanya orang yang berada di Kuala Lumpur juga dia mewakafkan sebuah rumah yang berada di Terengganu, di Cedereng. Mungkin orang di Terengganu ni tahu kot Cedereng. Jadi wakafkan rumah tu sebanyak 25 orang pelajar. Kalau kita sebuah rumah di 10 orang pun masih iman darab. Ini 25 orang ramai lagi. Untuk lelaki dan perempuan ada sebuah rumah. Jadi tak rumah ni bukan rumah wakaf. Dia semua dibagi guna. Guna sampai baru nanti siap, insyaAllah kita akan pindah balik. Perempuan dalam 15 orang kita tidak lah. Maknanya alhamdulillah sedikit sebanyak dapat menampung lah pembinaan yang kita buat. Mungkin surah Al-Qasas ni pun menyumbang lah. Jadi Allah SWT sebut masa denda zina yukuna amwalahum fisabilillah kama salihabbatin ambatat sab'an sana fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Allah yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan cara orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah ni umpama di tanah semua pokok tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai ni ada 100 biji. Allah yudhaifu liman yasha, mungkin lebih pada 100 biji. Allah wasi'un 'alim. Dan Allah ni sangat pemurah dan luas pengetahuan ni. Jadi memohonlah kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan bagi kita membantu pembinaan madrasah. Dan bersama-sama saya ada belakang sana buat sedikit jualan lah. Jualan dan kita buat muka CJ wakaf. Wakaf kita ni kita dah hakkan RM10, RM20. Kita buka siapa saja boleh wakaf. RM1 10% boleh. Anda sini boleh, tak ada masalah. Kita terima saja. Sebab kita tidak menghakkan. Mungkin kadang-kadang orang yang tak mampu, anak bagi RM10, bagi RM20, RM1 pun tak apa. 10% contoh dia nak baca 10%, bagi 10% tak apa. Sebab ke seimbang dia 10% tak, ke 10%. 10%. Kamu ke 10%, bagi 10%. Jadi itu merupakan satu ganjaran bagi kita untuk kita ni berwakaf. Wakaf ni Nabi sebut 3 perkara amalan kita ni sentiasa mengalir. Pertama, sedekah jariah. Di antara ini wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita pada orang satu ilmu dakwah itu beramal. Dan insya-Allah sepanjang dia beramal kita boleh pahala. Dia cikgu-cikgu ni dia boleh pahala banyak. Tu jadi pendidik, jadi pendakwah. Jika orang ikut apa yang kita sebut, insya-Allah kita boleh pahala yang mengalir. Dan yang ketiganya adalah anak-anak yang soleh. Itu pada ibu bapa, maka kita didik anak kita ni dia jadi anak-anak yang soleh. Itulah mana kita di Terengganu ni nak buat satu madrasah betul-betul kita bertarbiyah adik-adik anak-anak ni supaya menjadi individu yang soleh dan solehah. Supaya kita nak merealisasikan apa yang Nabi sebut, doa anak-anak yang soleh ini dapat menjamin kedua bapa ni ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain itu kami juga buka satu tabung lah, tabung untuk belajar ke Timur Tengah. InsyaAllah ada beberapa orang yang mana mereka ni tak boleh beasiswa lah, tak boleh pinjaman sebagainya. Mungkin di Terengganu ada beberapa masalah lah. Dia seorang pelajar yang terbaik start. Mana dia masuk TV rasanya baru 10 muka dia boleh. Dia juga tidak boleh ini beasiswa lah. Mungkin ada masalah-masalah tertentu dan sebagainya. Jadi dia nak kira sekadar ni sajalah tazkirah. Dan sebelum saya mengakhiri
majlis kita suka sampai 2 minit satu kisah cerita di mana berlaku bersama Nabi juga. Seorang sahabat Nabi, Abu Dahdah, apabila kematian seorang penduduk kampung ni, seorang lelaki, dan dia nak membina satu tembok di hadapan rumah dia. Tapi di hadapan rumah dia ni ada sebuah pokok keluma. Lalu dia minta kepada seorang pemilik rumah tu, ada orang sebut jadi seorang Arab Badui. Badui ni orang Arab kampung lah. Kalau di Yaman sekarang ni sahabat anak berada di Yaman. Orang Badui ni biasalah dia jana kuasa elektrik. Di tempat dia ni memang tak ada elektrik, tapi dia pun tempat orang ada elektrik. Jadi 4-3 hari seminggu tak ada api biasa. Dia berhenti lempar batu, tahu lempar tak? Laptop lah. Laptop, aju banyak, pasal dia banyak. Aju laptop, kelam dia bagi. Lempar batu, kena bak, pecah dan sebagainya. Ini Arab Badui memang cari dia gitu. Dan ulama riwayatkan bahawa ni kemungkinan dia seorang Yahudi ataupun seorang Arab Badui. Lalu apabila seorang sahabat Nabi ni minta supaya pokok ni beri pada dia untuk dia tebang, untuk dia ni mudah buat satu tembok. Lalu orang Arab Badui ni tak bukti. Lalu cerita ni diberitahu kepada Nabi. Lalu Nabi ni bercakap dengan orang Badui tersebut supaya memberikan kepada orang lelaki tersebut pokok tadi lah. Lalu orang Badui kata dia tak mau bagi. Lalu Nabi sebut barang siapa yang dapat membebaskan pokok tersebut, nescaya Allah SWT akan menyediakan di dalam syurga sebuah pokok yang mana jika dia menaiki kuda di dalamnya selama 100 tahun mereka berjalan, nescaya dia berada di bawah teduhan pokok tersebut. Nak kata pada kita, nak beritahu pada kita bahawa perjalanan yang sangat lama, 100 tahun, tetapi masih berada di bawah satu teduhan pokok. Nak beritahu pada itu kurniaan Allah SWT kepada orang yang mana membebaskan kesulitan yang dihadapi oleh kawan dia. Lalu apabila dengar Nabi menjamin jaminan tersebut, bangun Abu Dahdah. Dia kata dia nak beli pokok tersebut. Lalu orang tahu dah Abu Dahdah ni seorang usahawan pokok keluma lah, bukan Yusuf Tayyub. Pokok keluma di kebun dia ada 600 batang pokok keluma. Dan sebatang tu bukan 2-3 unti buah lebat, buahnya sangat lebat. Lalu dia kata dia nak menggantikan seluruh kebun dia ni dengan sebatang pokok keluma. Lalu tanpa dia berbincang dengan isteri dia, tanpa dia berbincang dengan anak dia, lalu dia menyerahkan seluruh ni kepada orang Yahudi tersebut. Lalu dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah aku ni boleh apa yang kamu jaminkan tadi?" Lalu kata Nabi SAW, "Ya Abu Dahdah, tidak." Terkejut Abu Dahdah. Bagaimana seorang sahabat apabila dia menjamin Rasulullah bahawa siapa yang membebaskan sebuah pokok keluma, maknanya dia menginfakkan hati dia untuk bebas semua pokok keluma. Allah akan janjikan bagi dia ni semua pokok yang 100 tahun berjalan bawah dia ni tidak hilang lagi teduh dia. Lalu Nabi sebut, "Ya Abu Dahdah, sesungguhnya aku beritahu kepada kamu tadi bahawa barang siapa yang membebaskan sebuah pokok, tapi kamu telah menginfakkan seluruh harta kamu, seluruh kebun kamu untuk membebaskan sebuah pokok." Lalu Nabi sebut, "Jaminan aku kepada kamu lebih lagi apa yang telah aku beritahu tadi." Lalu dengan rasa yang amat suka Abu Dahdah ni, dia balik ke rumah dan melihat anak dia tengah pegang buah keluma di kebun ni. Lalu dia beritahu kepada isteri dia, "Wahai Ummu Dahdah, kamu buanglah keluma tersebut pada tangan kamu, kerana aku telah meminjamkan kebun kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Ummu Dahdah ni, isteri kepada Abu Dahdah, dia faham seorang suami dia ni tidak akan buat sesuatu perkara yang tidak menguntungkan. Lalu dia beritahu kepada suami dia, "Beruntunglah Abu Dahdah, beruntunglah Abu Dahdah." Kalau kita balik singgah ke aktiviti pada orang dan sebagainya, memang kena bel-bel tak? Bel-bel 2-3 hari kena bel-bel. Tapi orang yang mana faham tentang Islam, dia tahu bahawa ganjaran di dunia tu, ganjaran di akhirat tu melebihi apa yang ada di dunia. Itulah apa yang kita nak mahukan Ramadan kali ini, supaya Ramadan yang kita hadapi kali ini lebih baik pada Ramadan yang akan datang.
Jadi kita tahu dah, kita cakap panjang-panjang ni, opahan gedor kan. Biasalah bola kita ni penonton dia, penonton pemain bola. Jadi anak kira sekadar ni jadilah tazkir ataupun peringatan yang dapat buat. Mami khairin faminallah, wa ma min nafsin faminafsi. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk, yang lemah datang daripada kelemahan diri dari sendiri lah. Masih belajar lagi ambil bidang syariat. Tahun 3 akhirlah, kurang satu ni habis insyaAllah, 1 sen lagi ya. Aku dikali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.